السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan inayah, limpah perkenan, pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pada malam ini meneruskan kuliah berhubung dengan urusan perkara yang berkaitan keimanan kita kepada kematian dan perkara yang bersangkutan dengannya. Sebelum kita nak menyentuh ataupun kita nak ulas berhubung dengan tajuk ataupun kuliah kita pada malam ini, ada beberapa perkara yang saya rasa kita perlu jelas dan kita perlu faham letak duduk cerita ataupun keadaan yang sebetulnya, agar pemahaman dan juga amalan kita itu selari dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ataupun pada malam ini, kita semua maklum kita telah masuk kepada permulaan tahun baru kalender orang-orang Islam. Seperti mana yang kita semua maklum, besok cuti kerana tahun baru Islam 1445 Hijrah. Berarti kita telah mengakhiri dan kita telah menutup kisah hidup kita setahun yang lepas, iaitu 1444 Hijrah, yang mana esok ialah 1 Muharram 1445 Hijrah, bersamaan dengan berapa hari bulan besok? 19 Julai 2023 Masihi. Jadi ada beberapa perkara yang saya rasa perlu untuk kita jelaskan pada malam ini, walaupun sebahagiannya mungkin tuan-tuan sudah maklum. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan 1445 Hijrah? Perkataan hijrah itu merujuk kepada apa? Refer to what? Kita sebut 1445 Hijrah. Perkataan yang kita gunakan
hijrah. Ini perkataan yang penting. Ini juga yang kita sebut dengan sambutan ma'al hijrah apa semua tu. Baik. Untuk nak memudahkan kita, saya ingat tuan-tuan semua dah maklum. Perkataan hijrah, kalau kalender yang kita duk guna ni dia sebut apa? Yang 2022, 2023, dia sebut apa? Masihi kan? Ni untuk nak bagi mudah faham. Masihi merujuk kepada Isa bin Maryam. Masihi itu Isa. Kerana Nabi Isa digelar Al-Masih. Saya akan pergi secara point supaya tuan-tuan boleh nampak view apa kerangka besar yang saya nak sebut. Kerana apabila kita melihat kerangka besar tajuk ini, maka kita akan boleh faham kenapa isu ini timbul. Apabila kita sebut 2023 Masihi, artinya dia merujuk kepada kelahiran Nabi Isa. Sebab itu dia guna Masihi. Kerana Isa itu digelar Al-Masih. Satu lagi yang digelar Al-Masih, kita ada dua Al-Masih. Masih artinya masaha. Masaha dalam perkataan Arab artinya sapu. Wamsahu biru'usikum. Kita ada Al-Masih Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Pasal itu dia panggil Masihi. Boleh kira? Boleh faham? 2023 dari tarikh kelahiran Nabi Isa. Pas itu dia punya munasabah dia. Baik. Kita sebut apa? Hijrah. Sebab apa kita sebut hijrah? Kerana kita mula mengira tarikh tahun Islam daripada tahun pertama peristiwa Hijratul Rasul. Perkataan hijrah itu merujuk kepada hijrah siapa? Hijrah Nabi. Sebab itu tuan-tuan menyanyi apa? Nyanyi sikit. Bila kita perlih nak sambut mak hijrah? Saya pun tak tahu. Apa? Macam mana nasyid tu? Hadis kita tak hafal, nasyid kita hafal. Saya pun tak tahu kan. Hijrah detik permulaan. Kan sikit lah. Tak tahulah betul tak betul. Tapi hijrah. Baik. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka ada kiraan bulan. Mereka ada kiraan bulan. Bulan-bulan yang tuan-tuan sebut ni, Rejab, Sya'ban, Ramadan, ini ialah nama bulan di kalangan orang Arab. Maksudnya nama-nama ini telah wujud sebelum kelahiran dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rejab, Sya'ban ni semua ni zaman jahiliah, sebelum daripada Nabi pun dah ada. Sebab itu dia ada istilah bulan haram. Bulan haram ni bukan cerita zaman Nabi, dia cerita sebelum zaman Nabi. Tuan-tuan boleh faham? Orang Arab dia tak ada tahun macam orang bukan Islam. Mereka ada Masihi. Orang Arab tak ada tahun. Sebab itu mereka menyebut
tahun itu berdasarkan peristiwa yang berlaku dalam tahun tu. Faham tak? Sebagai contoh, Nabi beranak tahun apa? Nabi beranak tahun apa? Tahun gajah. Kerana mereka tak ada tahun. Berdasarkan kepada peristiwa Abrahah nak serang kota Mekah, kejadian besar itu dijadikan tema bagi tahun tersebut. Tahun itu dikenali tahun gajah. Dia tak ada hijrah lagi. Hijrah apa? Beranak baru hari itu. Nak hijrah celah mana? Tuan-tuan boleh faham tak? Kalau tuan-tuan faham apa yang saya sebut ini, kita akan nampak apa sebenarnya yang berlaku. Baik. Jadi tahun tu tahun apa? Bukan tahun 5 hijrah, bukan tahun 6 hijrah. Itu ialah tahun gajah. Kerana orang Arab dia tak kira tahun. Dia tak ada tahun. Dia ada bulan. Bulan demi bulan, demi bulan, demi bulan. Baik. Ringkaskan cerita seperti yang disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, juga disebut oleh ulama-ulama sejarah yang lain. Orang-orang Islam pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab menjadi khalifah selepas daripada zaman Nabi. Artinya zaman Nabi ada tahun ke tak ada tahun? Ada ke tak ada? Tak ada. Zaman Nabi ada tak tahun? Tak ada. Bulan ada tak? Bulan ada. Zaman Abu Bakar ada tahun tak ada tahun? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada. Tuan-tuan kena bagi faham ni. Jangan duk kira nak pergi beli takwim ya. Nak kena tahu latar cerita ni. Ini fakta. Ini ialah fakta yang disebut di dalam sejarah. Pada zaman Nabi tidak ada kiraan tahun. Pada zaman Abu Bakar tidak ada kalender dan kiraan tahun. Kiraan tahun hijrah itu mula muncul wujud pada zaman Umar. Sebab itu, kalau zaman Nabi tak ada tahun kiraan hijrah, tak ada awal tahun, tak ada akhir tahun, tak ada tahun-tahun hijrah ni, celah mana Nabi nak pergi baca hadis kelebihan tahun hijrah? Tuan-tuan faham? Pada zaman Nabi belum wujud kalender, belum wujud takwim. Yang ada hanya bulan, berganti bulan. Tiba-tiba Nabi sebut benda yang tak ada, benda yang tak wujud. Nabi kata, apabila masuk tahun baru, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan malaikat untuk melihat tahun yang lepas. Apakah yang dia buat pada tahun yang lepas? Kemudian tengok pula apa yang akan dia buat pada tahun baru. Tolong mangkit tidur. Tahun mana? Belum wujud. Sebab itu apa sahaja kaifiat, amalan, tata cara, sambutan, hadis-hadis kelebihan tahun tidak pernah disebut oleh Nabi, kerana tahun itu sendiri tak wujud pada zaman Nabi. Sebab itu orang yang faham tajuk ini, bila dia dengar, dia pelik. Masalah orang kita, dia jarang nak kaji, dia jarang nak baca, dia jarang nak dengar, dia percaya. Lebih pelik, dia kata buku catatan kita akan ditukar pada awal tahun baru. Buku tahun lepas dia akan naik, ganti buku tahun baru. Tahun ni zaman Umar, zaman Abu Bakar, zaman Nabi, ganti apa? Siapa Nabi? Nabi ke Abu Bakar? Ke Umar? Kalau soalan yang lagi ekstrim, siapa Nabi ni? Umar ke Nabi?
Maka sebab itu ini bukan isu besar, ini bukan isu kecil, ini isu besar. Mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi. Dari sudut apa? Hadis. Nabi kata. Berat tu. Nabi kata. Dan benda tu benda ghaib. Allah suruh malaikat tengok. Malaikat tengok buku tahun lepas. Nabi kata Allah Ta'ala akan tengok pula buku tahun baru. Cerita tahun baru, tahun lama, cerita kiraan New Year. Ni cerita zaman siapa? Zaman Umar. Zaman Umar. Macam mana Nabi sebut satu benda yang zaman Umar baru ada, zaman dia tak ada, zaman Abu Bakar tak ada, Umar yang buat, Nabi dah sebut. Satu benda yang pelik. Baik. Sekarang saya akan cerita pada tuan-tuan. Al-Hafidh Ibn Kathir menyebut antaranya, dia kata orang-orang Islam mari jumpa Umar ketika dia menjadi khalifah. Umar memerintah 10 tahun lebih zaman Umar. Dan kita tengok pada zaman Umar ini berlakunya pemerintahan, pentadbiran yang sangat majulah, transformasi. Kalau kita boleh gelar Umar itu sebagai bapa transformasi, kerana dia telah menyusun atur. Kita boleh lihat pada zaman Umar dalam istilah political science, dia akan panggil Umar ialah contoh good governance. Siapa-siapa yang belajar dalam ilmu politik, istilah yang kerap digunakan good governance, urus takbir yang baik. Zaman Umar sangat menarik. Penyusunan tangga gaji penjawat awam dibuat oleh Umar. Penstrukturan semula Baitul Mal, mewujudkan apa dia ni, tugas, jadual tugas, berapa orang pergi bertugas, berapa bulan pula tukar orang lain pergi, semua itu disusun pada zaman Umar. Sebab itu kita tidak pelik pada zaman Umar, zaman keemasan yang berlakunya perluasan empire Islam, jatuhnya Rom dan Parsi pada zaman Umar. Hebatlah. Di antara benda yang Umar buat dalam urus takbir negara ialah dia mewujudkan kalender. Kalender ni mai zaman dia lah. Orang-orang Arab mari jumpa Nabi sallallahu, mari jumpa Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kalau nak wujud pun pada zaman Umar inilah yang dikatakan takwim ataupun kalender hijrah yang kita sekarang ni duk kira tu. Buat kepada kami kalender macam mana orang bukan Islam. Maknanya yang orang yang kita duk dengar Masihi tu, kami nak ada macam tu satu. Tiru depa. Tuan-tuan, dalam bab ni kita kena faham juga . Sekali lagi tuan-tuan kata, bukankah Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka jadilah dia daripada kaum itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Itu sebagian orang dia baca hadis ni agak bahaya lah. Pakai tai jadi Kristian. Pasal menyerupai satu kaum. Pakai topi sudu, topi. Sebab itu sebagian orang dia tak mau pakai topi, dia tengok pakai topi menyerupai. Dulu dalam sebahagian kitab-kitab lama dia kata apa? Siapa yang pakai topi macam Gubernur British, dia panggil topi apa tu? Bisa tengok ada topi Gubernur British tu. Saya duk ingat kita punya pejabat jam besar tu, depan tu ada apa? Kemah. Ada macam, perasan dia macam topi tu lah, topi Mak Saleh pakai tu. Tuan-tuan perasan tak? Saya mungkin dia ambil seni bina tu. Siapa yang pakai topi tu kafir. Pasal tu tak boleh pakai apa sahaja pakaian, bow tie, coat, ni semua pakaian orang kafir.
Sebab apa? Siapa yang menyerupai orang kafir jadi kafir. Sedangkan hadis itu merujuk kepada menyerupai amalan agama. Yang menyerupai, yang dilaranglah hadis itu amalan agama. Pakaian, soal makanan, itu bukan soal agama, itu soal budaya, culture. Adakah satu orang makan capati jadi Hindu? Siapa yang makan capati? Sebab sebahagian orang bila baca hadis jumud, beku. Siapa yang menyerupai satu kaum, jadi kaum tu. Siapa yang makan chopstick, jadi Buddha. Sebab yang makan chopstick dia orang Buddha. Come on lah. Nak bercakap juga, budaya dengan agama pun tak boleh beza pun nak bercakap. Chopstick, capati, sari, apa lagi? Cheongsam, coat, tie, topi, itu semua ialah budaya. Budaya pakaian, budaya makanan, culture dia, gaya hidup dia. Itu ialah gaya hidup orang India, itulah gaya hidup orang Cina, itu ialah gaya hidup orang Barat. Gaya hidup. Kadang tuan-tuan nak makan lem chop, nak tangkap pegang lem chop duk gigit. Come on lah. Ada pisau, hirih macam orang ada tamadun lah. Nabi makan 3 jari. Bukan Nabi. Kita baca hadis Nabi makan 3 jari. Tuan-tuan jangan baca makan 3 jari. Tuan-tuan juga kena baca apa dia makan. Orang Arab makan apa? Mi rebus. Takkan makan Nabi SAW makan dengan 3 jari. Dia pergi Kuala Lumpur makan laksa kat Su. Orang kata, hang tak habis lagi. Aku duk cakok 3 jari. Sunnah. Tu ada sudu. Oi, menyerupai. Sebahagian orang. Pasal itu orang kata, sebahagian orang dia kata, malam ni tema pakaian Bollywood, malam ni tema pakaian apa? Pakailah, tak ada masalah. Cuma ada benda-benda yang pakaian Bollywood tu kita janganlah melampau sangat. Sampai nak pergi duk calik daya, yang tu dia ada kepercayaan agama, sindur. Cakap pakai sari sudahlah. Ini sampai calik dai, sakan. Hindu tengok pun, lebih daripada kami pula. Orang-orang Arab bila mari kepada Umar Al-Khattab, dia kata buat kepada kami satu kalender. Umar kata, baik. Saya nak ringkaskan cerita ni kerana benda ni semua maklum, well known. Nombor 1, apabila kita baru nak buat kalender, kita nak susun kalender, ada 2 masalah besar yang berlaku. Masalah yang pertama apa dia? Tak ada kalender, tak ada lagi. Zaman Nabi tak ada, zaman Abu Bakar tak ada. Nabi pun tak sebut, Nabi pun tak ajak, Nabi pun tak habaq, tak ada. Abu Bakar pun tak dan. Abu Bakar tak dan nak perintah pasal dia sibuk nak memerangi orang murtad, dia sibuk nak jaga akidah, dia tak dan nak urus takbir negara. Bila mari zaman Umar, dia mewarisi kerajaan yang sudah stabil, kerajaan yang kukuh, maka dia ada ruang banyak untuk mentadbir. Tuan-tuan boleh fahamlah kan? Kestabilan politik ni tuan-tuan lebih boleh ulas lebih pada saya, kan? Kita Malaysia ni semua pakar dah. Setahun 7 kali tukar Perdana Menteri, takkan tak boleh ulas lagi. So zaman Umar, kerajaan kukuh, kerajaan stabil, maka Umar telah melakukan transformasi yang sangat hebat. Mari zaman Uthman, oleh kerana terlalu selesa, terlalu maju, terlalu kukuh, terlalu mewah, maka berlaku beberapa perkara yang kita lihatlah. Pasal itu bila kita membaca sejarah khulafa, kita kena membaca latar masa keadaan ketika berlaku pemerintahan dia. Baik. 2 masalah yang timbul apa dia? Kita nak pilih tahun mana nak mula start letak tahun pertama. Kita nak kira daripada tahun mana? Tu soalan pertama. Sebab kita tak tahu nak mula tahun mana ni. Kita nak mula daripada tahun mana? Nak kira nombor 1. Itu isu yang pertama. Pada zaman Umar ni, maka timbullah beberapa cadangan. Kita mula kira tahun daripada tahun Nabi lahir.
Bila Nabi lahir, kira nombor 1. Lepas tu nombor 2. Lepas tu tahun ketiga, tahun keempat. Jadi tahun yang pertama, tahun kelahiran Nabi. Okey, cadangan yang pertama. Jadi maksudnya daripada Nabi lahir tu 1, 2, 3, 4 lah. Mari cadangan banyak. Mari cadangan kata kita mula kira dari tahun Nabi dilantik menjadi Rasul. Tahun Nabi dilantik menjadi Rasul masa umur dia 40 di Gua Hira yang Jibril hantar wahyu tu, nombor 1 kita kira. Tahun, sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, buku sejarah, dalam tarikh, dalam sirah, dia akan sebut tahun kenabian. Bisa dengar? Tuan-tuan bisa dengar tak? Bisa baca tak? Tahun kenabian. Apa maksud dia? Dari tarikh Nabi dilantik menjadi Rasul. Kita kira daripada situ. Jadi kalaulah kita kira daripada situ, contoh kita tak akan sebut hijrah lah, kita akan sebut apa? 1400, mungkinlah 1445 kenabian. Sebab kita kira dari Nabi dilantik jadi Rasul. Tahun tu nombor 1, mula kira. Lepas tu tahun nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Sampailah sekarang. Daripada tahun Nabi dilantik. Bincang, akhirnya mereka terima cadangan, kita pilih mula kira tahun takwim kalender Islam daripada peristiwa hijrah Nabi. Nabi duduk Mekah, pindah pi Madinah. Tahun itu dianggap tahun pertama. Tuan-tuan faham tak? Pasal apa mereka bincang? Pasal Nabi tak habaq. Saya nak tanya tuan-tuan, zaman Umar, mereka bincang tak bila nak puasa? Bulan apa nak puasa? Agak-agak mereka bincang. Agak-agak tuan-tuan, pada zaman Umar, ada tak sahabat mai tanya, "Ya Umar, ya Amiral Mukminin, bulan apa kita nak puasa ni?" Agak-agak tuan-tuan ada soalan macam tu? Ada atau tidak? Tak ada. Kalau silap tanya, makan nampak sulung Umar, lekang guzi. Hang duk tanya, apa zaman Nabi bulan Ramadan, zaman kita bulan Ramadan lah. Benda yang telah wujud pada zaman Nabi, telah disyariatkan pada zaman Nabi, telah ada pada zaman Nabi, maka tak timbul perbincangan. Yang mereka bincang nak kira ni pasal Nabi tak buat. Lepas tu mereka kata pula, kalau Nabi tak buat, pasal apa kita pergi buat? Adakah kalender ni bid'ah? Yang ni pun satu lagi jugalah. Kita nak jawab. Kalender takwim ni, dia bukan urusan agama. Dia urusan dunia. Dia urusan pentadbiran. Dia urusan siasah syar'iyah. Soal politik. Soal, pasal itu tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan duk kira, saya nak, yang tuan-tuan duk kira 2023 bulan 7 tu, akidah tuan-tuan jadi macam mana? Tu kalender Masihi tu. Dia bukan soal agama, itu hanya soal apa? Soal kita nak tahu tarikh, kita nak kira bulan, bila nak bayar kereta, bila nak bayar rumah, itu je kerja dia, betul tak? Betul ke tak? Itu je. Bila nak sambut anniversary, tu yang penting sangat pun. Lagi satu kalender ni yang penting bila pencen masuk. Oh, kita duduk dalam geng-geng hok veteran, ada grup veteran. Kan? Orang habaq tarikh kuliah sengak sunyi. Habaq pencen dah masuk, macam-macam stiker keluar. Kalender ni bukan ibadat. Tak ada siapa kalender ibadat. Kalender ialah pentadbiran, siasah. Soal administration. So dia bukan benda yang kita bukan soal bid'ah, dia soal urusan dunia. Lepas tu dia akan kata pula, kalau kata kalender ni bukan urusan agama, urusan ni, pasal apa yang ada masalah kalau orang nak buat apa-apa ibadat atau apa-apa amalan berkaitan dengan kalender ni? Saya malah nak sebut terang lah, pasal saya jadi sensitif, saya sebut umum lah. Kalender ni
soal pentadbiran, kerana tak ada siapa percaya apa pada kalender ni. Dia kira umur, kira tarikh, kira masa, kira tahun. Tetapi apabila awak meletakkan bacaan tertentu, zikir tertentu, salat tertentu sempena tahun baru, itu dikira ibadat, dikira agama. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak kita buat macam ni? 1 Muharram kita sembahyang 2 rakaat. 15 Muharram kita sembahyang pula lagi 2 rakaat. Yang awal tu kita namakan sunat awal bulan. Lepas tu sunat tengah bulan. Lepas tu sunat hujung bulan. Awal bulan dengan tengah bulan depa mayang, akhir bulan depa tak mayang pasal gaji masuk, tak ada mayang. Tengah bulan memang mayang banyaklah, tengah duk sesak kan, doa banyak Boleh tak? Kita kata tak boleh. Okey. Takkan nak semayang saja. Kita puasa lah. Puasa awal bulan. Puasa tengah bulan. Yang ni bukan 13, 14, 15 tu. Kita buat reka baru kat atas. Boleh tak? Tak ada siapa kata boleh. So kita kena beza antara kiraan kalender, takwim, urusan dunia pentadbiran dengan meletakkan upacara, kaifiat, ibadat kepada kiraan tahun tu. Saya ingat boleh faham lah. Kiah macam tu. Baik. Sekarang selesai baru 1 bab. Selesailah 1 bab. Apa dia? Nak mula tahun mana? Jadi kalau orang sambut tahun baru, lepas tu orang kaitkan dengan hijrah, boleh terima tak? Boleh tak? Boleh kan? Saya sebut bila saat lagi kita buat sambutan Maah Hijrah, tengok-tengok kita dapat apa-apa, tuan-tuan kata, tengok dia pergi ambil anugerah pula, tengok dia pergi ambil apa pula, boleh pula. Kan? Tadi dia kata tak ada zaman Nabi. Betul lah. Hijrah ni berkaitan dengan apa? Hijrah ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tarikh hijrah. Munasabah lah, betul lah. Sambutan Maah Hijrah tak salah. Bukan kita nak sokong, memang betul lah sambutan Maah Hijrah, tak ada masalah. Memang hijrah itu ada kaitan dengan kiraan tahun hijrah. Boleh. Dan yang mereka duk belarak tu pun tak ada masalah. Pasal apa? Menjiwai perjalanan Nabi berjalan kaki dengan Abu Bakar. Kita tolong bagi dalil bagi. Pasal apa yang duk belarak pagi-pagi Maah Hijrah ni? Pasal nak rasa macam mana Nabi berjalan dengan Abu Bakar. Nampak? Kemas sikit ke tu? Boleh? Boleh, tak tahu lah nak berjalan tak berjalan. Tapi kalau nak berjalan pun ada hujah. Okey. Kalau nak bagi real lagi, kita berjalan-jalan, kita masuk sat Gua Sami. Duduk sat. Kan? Pasal Nabi masuk apa? Gua apa? Kan? Dengan Abu Bakar kan sembunyi. Tapi ada reasonable dia. Ada munasabah dia. Kerana Maah Hijrah ialah kiraan tahun hijrah. Baik. Okey, tahun kita dah tahu dah nak mula mana. Sekarang kita nak kira daripada bulan mana dia jadi bulan Januari. Daripada Rejab, Syaban, ni depa tak ada lagi ni. Rejab, Syaban, Ramadan ni tak ada. Pasal itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah jahiliah punya jahat ni, dia ubah bulan. Kalau cuba baca dalam sejarah. Tuan-tuan tahu tak? Depa perang, depa zaman Nabi tak ada lagi ni. Depa perang, depa lajak perang. Masuk bulan Muharram. Bulan Muharram patutnya tak boleh perang. Depa kata apa? Okey, Muharram pi ambil tempat Rabiul Awal, Rabiul Awal mai ambil tempat Muharram. Depa tukar. Tu dalam Quran cerita. So depa kata ni bulan apa ni? Kira ni bukan bulan Muharram apa tu? Tak. Muharram tahun bulan depan. La Rabiul Awal. Jadi boleh perang? Boleh. Pasal depa nak perang, depa tukar Muharram tu depa tendang pergi ke belakang, Rabiul Awal depa ambil awal. Dia tak ada tertib tau. Boleh. Baik. Sekarang depa bincanglah.
Kita nak kira daripada mana bulan nak jadi Januari. Bulan 1 nak ambil bulan mana? Maka ada yang mencadangkan kita ambil Ramadan. Ramadan sebagai, kalau kita ambil Ramadan, maka Ramadan akan jadi Ramadan nombor 1. Lepas Ramadan Syawal jadi Februari. Lepas Syawal Zulkaidah akan jadi Mac. Dia kira macam tu. Tak. Kita ambil bulan Zulhijjah. Ni cadang. Cadang bulan mana? Maka Umar kata, banyak cadangan tu. Umar kata, kita pilih Muharram lah. Muharram lah jadi bulan nombor 1. Pasal apa? Alasan dia seperti yang disebut oleh ulama, antaranya Ibn Kathir. Agak-agak pasal apa? Tuan-tuan semua dah baca dah berpuluh tahun dah cerita ni. Muharram dipilih sempena kerana orang baru menyelesaikan haji. Jadi Muharram tu dipilih kerana orang baru selesai haji, orang baru habis haji, orang balik daripada Mekah, seolah permulaan kehidupan baru, maka kita ambil Muharram sebagai bulan nombor 1. Maka pada zaman Umar lah bermulanya hijrah kiraan sebagai tahun yang pertama, dan Muharram diletak sebagai bulan yang pertama pada zaman Umar. Maka jadilah takwim Islam secara tersusun. Kiraan tahun dan bulan dipilih pada zaman Umar. Yang mana benda ini tidak disusun dan tidak diwujudkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu apa yang boleh saya sebut pada tuan-tuan. Cuma saya juga nak sebut pada tuan-tuan, bulan Muharram yang tuan-tuan masuk ni, saya nak mengingatkan 2 perkara saja. Sebelum kita pergi pada tajuk kita, saya nak sebut 2 perkara. Nombor 1 apa dia? Tuan-tuan perlu ingat, tak apalah, tolaklah tepi perbahasan ulama tentang isu-isu itu. Saya ingat tuan-tuan semua dah jelas. Nombor 1, yang tidak ada khilaf, nas jelas menyebut bulan Muharram ialah bulan Allah. Yang ni tak ada khilaf, bulan Allah. Jadi sekarang kita berada di dalam bulan Allah. Adapun yang tuan-tuan dengar Rejab sebagai bulan Allah, hadis itu tidak sahih. Yang sahihnya yang disebut dalam riwayat Muslim, bulan Allah ialah Muharram, Syahrullah. Jadi tuan-tuan bila masuk bulan Allah, 12 bulan tu milik Allah, tapi Allah memilih Muharram sebagai bulan dia, ta'ziman wa tashrifan, sebagai suatu bentuk kemuliaan dan keagungan. Maka tuan-tuan bila masuk bulan Allah, tuan-tuan kena ambil peluang. Sebab itu orang yang pandai dan cerdik ialah orang yang memanfaatkan dalam keadaan yang Allah buka ruang dan peluang yang besar. Ni tuan-tuan masuk bulan Allah. Dia kata Rabiul Awal pun bulan Allah, Jamadil Awal, betul, tapi Allah tak sandarkan pada diri dia. Allah sandarkan beberapa benda ya pada diri dia. Baitullah, Naqatullah, rumah Allah, Masjidil Haram, unta Allah, unta Nabi Saleh. Ada 2-3 benda. Walaupun semua ni walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, tapi Allah sandarkan apa? Ada 2-3 benda. Ta'ziman wa tashrifan. Jadi kita bila masuk bulan Allah ni, kita kena berlumba-lumba. Buatlah apa yang tuan-tuan larat nak buat. Dalam hadis dia sebut apa? Sebaik-baik puasa. Tuan-tuan puasalah pada bulan Allah. Dan saya juga nak mengingatkan tuan-tuan perkara yang terakhir, yang kedua, ialah tuan-tuan hendaklah rebut satu lagi peluang yang ada seperti bulan lepas, iaitu Yaum Ashura, hari yang ke-10 Muharram. Boleh. Jadi 2 benda dalam bulan Muharram ni tuan-tuan kena ambil berat. Nombor 1, dia bulan Allah, sangat besar. Dia bulan haram, bulan Allah. Zulhijjah juga bulan haram, tapi dia bukan bulan Allah. Nampak tak? Muharram ni bulan haram, dia bulan Allah. Kita nak jumpa balik bulan haram bila? Rejab mu. Lambat lagi kita nak jumpa bulan haram. Ni last bulan haram yang kita masuk. Jadi tuan-tuan, wake up, bangun. Dan saya menasihatkan nak buat macam mana tuan-tuan kan? Kita punya suhu politik kita panas, pilihan raya dalam bulan Muharram ni. Saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita jagalah lidah kita, mulut kita, tangan kita. Kerana dosa yang dilakukan di dalam bulan haram,
azab dan seksaannya lebih daripada bulan-bulan halal. Apatah lagi bulan Allah. Jangan cemarkan. Kita boleh berpolitik, boleh berbeza pendapat, mana-mana semua. Soal politik ialah soal ijtihad, soal pendapat, soal pilihan. Dia bukan soal akidah. Tidak menjadi kafir seseorang yang memilih parti politik tertentu. Kerana parti politik bukan akidah. Parti politik ialah soal ijtihad politik. Soal pilihan, yang mana lebih baik bagi dia, yang mana yang kurang mudarat. Tak masuk syurga kerana pangkah satu parti, dan tak masuk neraka kerana pangkah satu parti. Ini bukan soal pilih agama. Ini soal memilih seseorang yang kita rasa layak untuk mengurus takbir urusan kita. Kalau silap, Allah ampun. Pasal takat yang kita tahu, kita nampak dia bagus, kita pilih dia. Itu saja politik. Ni yang buat tuan-tuan. Setiap kali kita sebut politik, mesti habis waktu. Hebat memang tak bagi cakap langsung. Kita baca dulu hadis dia, kita ada 2 minit ni. Hadis yang kita akan bincangkan ini ialah hadis yang mana Nabi SAW menyebut tentang golongan yang tidak akan diajak berbicara dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari akhirat. Pertama, di sisi ahli sunnah, manusia akan bercakap dengan Allah. Ini ialah akidah ahli sunnah. Dan kita ahli sunnati wal jamaah beriman bahawa Allah bercakap dengan suara dan huruf. Saut wa huruf. Tetapi sesuai seperti mana yang layak baginya. Allah akan bercakap seperti mana dalam riwayat Bukhari, Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jal laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bukhari, Muslim. Tidak ada salah seorang daripada kalian melainkan Allah akan bercakap, sayukallimuhu, Allah akan berbicara dengan dia. Dan Allah bercakap. Cuma percakapan Allah tak sama dengan percakapan kita, itu saja. Suara Allah tak sama dengan suara kita. Huruf yang keluar juga berbeza. Laisa kamithli syai'. Jadi tuan-tuan faham, Allah berbicara, cukup. Dan Nabi kata laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara, tidak ada pendakwa, tidak ada orang tengah di antara dia dengan Tuhan. Allah akan bercakap langsung dengan dia. Cuma yang saya nak sebutnya bukan tajuk itu. Yang saya nak sebutnya, ada golongan yang Tuhan tidak akan bercakap dengannya pada hari akhirat kerana murka dengan tindak tanduk dia. Saya nak sebut kepada tuan-tuan golongan yang Tuhan tidak bercakap dengan mereka. Masuk. Kita azan, saya sebut secara ringkas golongan-golongan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Bismillah. Dalam hadis-hadis yang kita kumpulkan, ada lebih kurang 9 golongan asnaf, kelompok. Dia bukan merujuk kepada syakhs, individu yang tertentu, tapi dia secara umum golongan. Artinya mereka yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Di kalangan para ulama, bila Nabi kata la yukallimuhumullah, yang pertama, saya akan sebut nanti golongan tu. Yang pertama, la yukallimuhum, tidak berbicara dengan mereka Allah. Tidak berbicara di sini ada 2 makna yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, Nawawi umpamanya, dia sebut, dia kata tak bercakap ni bukan Allah tak bercakap dengan mereka. Bukan tak bercakap tu tak bercakap langsung, tetapi tidak bercakap dengan redha, tidak bercakap dengan lembut, tidak bercakap dengan rahmah, tetapi bercakap dalam keadaan murka dan marah. Dia maksud la yukallimuhumullah. Allah tak bercakap itu, Allah berbicara dengan nada, Allah berbicara dengan maksudnya dengan
percakapan yang tidak ada kelembutan, tidak ada rahmat, tidak ada redha, tidak ada keampunan. Dia berbeza dengan orang-orang yang beriman. Allah berbicara dengan rahmat, dengan keampunan, dengan kelembutan. Itu maksud tak bercakap tu satu. Tak bercakap yang kedua dengan maksud i'rad. Tak bercakap. Walillahil mathalul a'la. Kita bukan nak bandingkan Allah dengan kita. Tak sama dan tak layak. Tapi kita dalam kehidupan kita, kalau kita marah, macam mana kita nak tunjuk kata kita marah? Dia kata aku tengok hang sembang dengan dia ramah sangat, aku duk marah kat dia. Kenapa hang tak bercakap dengan dia? Tengok muka pun tak. Aku terlalu baik dengan dia. Kita reaksi kita kepada orang yang kita benci dan kita marah, kita takkan tengok muka dia. Kita kalau bercakap pun kita bercakap dalam keadaan kita marah. Ha? Tengok pun tak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Ka'ab bin Malik, ketika dia dipulaukan oleh Nabi, dia tak pergi perang Tabuk, Nabi pulau dia. Sebab itu dalam Islam dia ada satu bab dia panggil hajar. Dia panggil hajar. Hajar ni apa? Boykot pulau. Ada syariat tu, iaitu Nabi memulau Ka'ab dan dua orang lagi kawan dia. Pulau Nabi ni, Ka'ab kata, aku bagi salam, aku tengok muka Nabi. Nabi beralih pergi tengok muka lain. Nabi tak tengok muka aku. Sampai tengah tu, dia pergi pasar, tak ada siapa nak bercakap dengan dia, tak ada siapa nak tengok muka dia, semua tu kena pulau. Sebab itu dia ada dalam istilah kita memulau ahli maksiat dan kita memulau ahli bid'ah. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita duk berasa macam kita pulau dia, sebenarnya kita yang terpulau. Ada mak ayah yang dia mungkin tak setuju dengan beberapa tindakan anak dia, dia boykot. Dia tak bercakap apa semua, sampailah anak dia berubah, dia bercakap balik. Ini juga diajar kepada pasangan suami isteri kan? Ada tak hajar? Pertama Quran kata apa? Quran kata kalau dia buat perangai, jangan pukul lagi. Kita terus nak pukul ya. Quran kata kalau dia buat perangai, kamu nasihat. Lepas tu pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur. Itu boykot lah. Pasal orang perempuan ni, isteri yang beriman ni, kalau suami dia tak bercakap dengan dia pun, dia dah tak senang duduk lah. Ni kalau wanita yang beriman. Wanita yang beriman ni, kalau suami dia tak bercakap dengan dia, suami dia tak tidur sekali dengan dia, suami dia boykot dia, dia memang tak boleh duduk lah. Kan? Suami dia tak tidur, buat tak reti kat dia, balik buat dokno, buat tak reti kat dia, dia memang rasa bersalah, rasa menyesal, rasa dosa. Tapi kalau kita boleh elok, kalau boleh tak elok, kita tak bercakap, dia tak bercakap dengan aku ingat heran, aku tak bercakap dengan dia. Kan? Tambah dalam dunia lah, wanita-wanita yang berkerjaya apa semua ni kan, yang ada apa kerjaya bulan ni, dia kata tak heran, dia tak cakap aku biar api. Dia tak tidur aku, lagi aku lapang. Kan? Yang ni tuan-tuan, kita lari malam. Nabi kata boykot pulau dia. Sampailah kepada banyaklah lantik hakam, perunding daripada dia. Quran ajar ada boykot. Kan? Itu kita lah. Baik. Kemudian dalam hadis ni dia kata wala yanzuru ilaihim, dan tidak dilihat atau Allah tak melihat mereka. Dan kita tahu tuan-tuan, nikmat yang paling besar ahli syurga apa dia? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di sisi ahli sunnah, kita beriman bila kita masuk ke dalam syurga, nikmat yang paling besar ialah melihat wajah Allah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Kita lihat wajah Allah. Tapi golongan ni Allah tak bercakap dan Allah tak memandang mereka. Di kalangan para ulama dia kata tak memandang tu dengan maksud apa? Dengan pandangan belas kasihan, dengan pandangan rahmat. Dia tengok tapi dengan pandangan kemurkaan. Oh, ini beratlah. Dan yang terakhir wala
yuzakkihim, dan dia tidak akan membersihkan mereka, yakni dia tidak akan mengampunkan dosa mereka, dan dia tidak akan menyucikan mereka daripada kesalahan. Dia tak heran, dia tak peduli pok ni. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Sekarang kita nak sebut siapa. Nabi sebut 3 kali, tuan-tuan. Nabi kata la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Nabi ulang 2 kali, Nabi ulang 3 kali. Kata sahabat yang dengar hadis ni, Abu Dhar, khabu wa khasiru, celaka dan rugilah mereka. Celaka dan rugilah mereka. Manhum, siapa mereka Rasulullah? Nabi ulang 3 kali. Abu Dhar yang dengar tu, Abu Dhar kata rugi dan binasa, rugi dan binasa. Abu Dhar kata, beritahu kami siapa mereka. Saya sebut pada tuan-tuan secara ringkaslah, nak menjimatkan masa. Yang pertama, Al-Musbil. Al-Musbil. Nombor 1, Al-Musbil. Orang lelaki yang memakai jubah labuh lebih daripada buku leli. Saat lagi tuan-tuan nak sembahyang, sintinkah? Kalau tidak, Tuhan tak tengok. Al-Musbil, isbal, bisa dengar isbal, iaitu orang yang baju dia, Ibn Hajar kata jubah disebut kerana apa? Jubah atau disebut ni kerana pakaian pada zaman itu, tapi dia masuk dalam semua pakaian, iaitu pakaian yang kita pakai ni orang lelaki-lelaki lah. Sekali orang perempuan duk pakai cangkak pula, kacau saya. Ni orang lelaki-lelaki yang pakai lebih pada buku lali. Seluar masuk, jubah masuk, kain plekat masuk, apa saja lebih pada buku lali. Tuhan tak tengok muka esok. Nanti lo. Nanti lo. Esok cuti pula kan, beratuk kedai Cina nak kat kaki. Cina kata pasal apa ni? Kami tak mau jadi golongan yang tak dilihat oleh Allah. Di kalangan para fuqaha seperti yang disebut oleh Ibn Hajar, An-Nawawi dan jumhur, majoriti ulama, panjanglah perbahasan ni, tapi majoriti ulama kata larangan ini adalah kerana sombong. Maksudnya siapa yang pakai seluar labuh, jubah labuh lebih pada buku lali, dia sombong, dia bangga, dia takabur dengan pakaian itu. Yang ni maksud Nabi. Jumhur kata macam tu. Minoriti saja yang kata tak. Sombong ke tak sombong ke, Tuhan tak tengok. Kalau dia pakai tak sombong pun Tuhan tak tengok. Kalau dia pakai sombong, lagi teruk dia kena. Ni ada. Tapi tuan-tuan, jumhur kata apa? Ilah dia sombong. Banyaklah antaranya hadis Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar duk angkat jubah dia, angkat jubah dia, angkat jubah dia. Nabi kata, pasal apa hang duk angkat tu? Dia kata, jubah aku labuh. Hang tak termasuk, kerana hang tak sombong. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah, marah geng-geng Salafi. Kadang-kadang dulu Nabi larang baju labuh pasal sombong. Baju labuh tak sombong, baju cangkak sombong. Faham tak? Dia jadi salafi apa ni, kun salafiyan jadah, dia salafi tegar. Dia pakai jubah singkat, dia mai tengok kita pakai jubah labuh, tak sunnah, buh terus, tak salafi. Ini semua ni masuk neraka. Dia yang pakai tu, dia tengok orang, dia sambung, dia takabur dengan pakaian dia. So saya nak tanya tuan-tuan, mana hak kena? Hak yang singkat ke hak yang labuh? Hak yang labuh ni, tuan-tuan, beli jubah di Saudi. Saudi punya cutting, mana nak ada lagu cutting kita? Balik daripada kapal terbang, duk merendam di KLA. Macam baju pengantin di Junub. Kira KLA tu depa duk sapu. Mai kau ni sapu, mai kau ni sapu. Nak cekak leher pun tak boleh pasal leher Arab. Kecil leher kita, besar duk kembang mai lagu tu. Tangan pun labuh pasal cutting depa di sana. Mai kawan ni pakai labuh, konon ni dia salah. Saya tak kata salah, saya kata bagus untuk dia multazim, untuk dia iltizam dengan sunnah, bagus. Tetapi jangan dia pandang orang yang labuh itu dengan pandangan takabur. Yang ni dia pun kena hadis tu. Boleh tak?
Dia kata hang tengok aku jubah labuh sunnah yang hang tu. Dia pi apa? Peleceh. Sombong apa dia? Sombong apa sombong? Tolak kebenaran, peleceh orang. Jaga-jaga orang yang seluak labuh dia tak peleceh orang. Sebahagian seluak singkat yang kerak kaki seluak yang kononnya tak mau isbat, yang ni duk peleceh orang. Yang ni dia kena. Baik. Sambung tuan. Lepas tu, itu yang pertama, golongan yang isbal, musbil. Yang kedua, mannan. Saya nak sebut ringkas ni, saya tak mau syarah pasal jadi panjang. Mannan. Orang yang dia buat kebaikan, dia bagi sedekah, dia kaki ungkit, mengungkit. Mudah faham. So siapa yang mengungkit, yang jenis orang palih kata apa? Halusi balik. Dia korek balik. Dia kata hang kena ingat, hang dulu lapak aku bagi makan nasi lemak. Kan jenis ungkit ni, dia masuk. Kaki ungkit. Apa masjid ni? Saya derma dekat dia, dia boleh buat tak heran kat saya. Apa ni? Berapa hang bagi? RM5. RM5 dia hingat macam 5 juta. Dia ungkit cerita habis kat orang. Masjid tu aku bagi. Kan? Ada orang tuan-tuan memang sebab itu kita kata bagi ni bukan soal sikit, soal banyak, soal ikhlas. Kalau tuan-tuan bagi banyak, tangan duk atas dai pun baik tak payah bagi. Bagi duk jajah habis kat orang, masjid ni saya bagi, masjid ni pintu ni saya bagi, jam ni saya bagi, duk saya bagi. Kan? Beli DIY lah pun. Tu pun masjid gantung 2 kali, tengok-tengok pukul 6 jadi pukul 7. Itu pun nak ambil nama, siap bubuh pelekat tak apalah tuan-tuan. Saya ada pernah berurusan dengan satu orang dahsyat. Tiap-tiap saya tak boleh sebut, dia tak bagi sebut. Tapi kalau saya sebut, tuan-tuan pun tak sangka. Setiap kali Ramadan, dia akan panggil saya pergi jumpa dia. Setiap kali Ramadan dia akan panggil saya jumpa dia. Dia sentiasa pesan, biarlah dia meninggal dalam keadaan orang tak tahu. Setiap kali Ramadan dia tak pernah lupa. Manusia. Kerana orang ini bukan orang sebarangan. Orang yang Masya Allah. Baik. Yang ketiga, wal munfiq sil'atah bil halif kadhib. Orang yang menega nak bagi laku barang dengan sumpah bohong. Pelam harum manis ni. Wallahi, grade A. Bukan kata harum manis aja, grade A, kacuk pun tak. Kita kena salah. Wallahi. Dak teriak baru. Wallahi ni baru jatuh tak syak ni. Buka tuan-tuan. Tak tahu. Banyak jenis sumpah bohong, cakap bohong. Pasal tu Nabi tak suka kita pergi pasar lama-lama ni, tempat orang bercakap bohong. Dia baru duk buka payung. Dia kata apa? Kah nak habis dah. Pasal malam dia baru duk buka payung. Kah tinggal nak habis dah. Nak habis apa hang jual pun tak lagi. Kan? Tambah balik daripada Mekah. Dia bagi jam Mekah. Tengok Cina. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa dia? Saya sebut ringkas ni, saya tak baca matan dia penuh. Yang keempat, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Di mana ada dia tengok duduk atas kerusi roda, tapi saya tak mahu kata apa pasal perbicaraan. Tak tahu betul tak betul. Saya pun tengok, dia kata dia rogut. Macam mana dia rogut? Dia nak jalan pun tak boleh. Tapi contohnya jangan main-main. Urat besi dah, tulang daun urat dawai tulang besi, jangan main. Ada satu orang dia buta. Saya nak cerita Mr. Bean kot, dia buta. Orang bagi duit kat dia apa semua. Dah habis dah ni. Dia nak lintas jalan. Kan? Dia nak lintas jalan, dia lintas, dia tak buta. Kawan yang bagi duit tu kata, Masya Allah, yang ni betul-betul wali. Bohong kan? Wa syaikhun zani, orang tua yang
berzina. Orang muda kalau berzina haram, tapi dia tak seteruk orang tua. Pasal tu tuan-tuan baca berita tu kan, anak dengan pak kan. Yang anak tu orang tak komen apa. Saya duk baca komen, saya duk baca juga komen. Anak tu orang tak komen pun. Yang orang komen tahap yang 77. Oh, kalau baca komen tentang buka puasa kita. Yang kelima, malikun kadzdzab. Pemerintah yang bohong kepada rakyat dia. Yang keenam, wa'ail mustakbir. Orang miskin yang belagak sombong. Orang kaya sombong kita faham. Orang kaya kalau dia sombong kita boleh terima, tapi tak boleh jugalah, berdosa juga. Tapi kalau orang kaya dia sombong, munasabah. Tapi kalau orang miskin sombong tuan-tuan, tak tahu nak abang. Ada orang miskin sombong? Ada tuan. Ada. Kita abang kata kita nak bagi bantuan ni, minta datang masjid. Dia kata tak boleh, minta di rumah. Ada. Itu yang keenam. Yang ketujuh, rajulun ala fadli ma'in bifalatin yamna'uhu min ibnis sabil. Satu orang lelaki yang ada air yang lebih di tengah padang pasir, dia tidak memberikan kepada musafir. Orang yang ada air di padang pasir, dia ada air yang lebih, ada musafir lalu, dia tak bagi, dia kedekut. Dia tak bagi, dia masuk. Yang ketujuh. Yang kelapan, seorang yang berjanji jual beli kepada seorang lelaki pada waktu asar, tetapi dia menipu kawan tersebut. Tuan-tuan pelik tak? Tuan-tuan pelik tak? Dia sebut asar. Yang ke-8, satu orang yang berjual beli pada waktu asar, dia bohong orang, kawan tu kena tipu, bila jual beli tu waktu asar. Tuan-tuan jangan pandai lebih, pergi bohong waktu lohok pula. Dia kata kalau kita nak bohong, kita bohong lohok. Awak, dalam hadis tu kata tak boleh asar. Pasal apa dia sebut asar? Ulama bincang tau. Antaranya An-Nawawi, dia sebut, dia syarah hadis ni, dia kata larangan bohong pada waktu asar kerana waktu asar adalah waktu yang sangat besar. Nombor 1, malaikat berimpun waktu asar. Nombor 2, amalan diangkat pada waktu asar. Yang ketiga, amalan ditutup pada waktu asar. Jadi siapa yang buat jahat waktu asar ni memang sakal lah. Bukan kata kih ni lah, kih apa-apa saja. Pasal itu tuan-tuan bisa dengar tak? Nabi tak kata siapa tinggal lohok, siapa tinggal maghrib. Nabi kata siapa tinggal asar, pahala dia hari tu semua cancel. Bukan kata suruh jaga sembahyang asar saja. Saat lagi dia duduk sembahyang asar, lohok tak sembahyang. Tak, maksudnya asar ni very important. Sebahagian ulama kata kenapa disebut asar? Kerana asar ni waktu orang paling sibuk daripada dulu sampai sekarang. Dan yang terakhir siapa dia? Seorang yang menyokong, bersumpah setia kepada pemimpin mengharapkan habuan dunia. Apabila diberikan habuan dunia, dia menyatakan ketaatan dia. Apabila tidak diberikan habuan dunia, dia menentang dan mencabut ketaatan dia. Ini 9 golongan yang tidak dipandang, tidak dilihat dan tidak diajak bercakap dengan Allah pada hari akhirat esok. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang saya kongsikan di awal kuliah sehingga ke akhir kuliah ini menjadi panduan dan pedoman untuk diri saya dan tuan-tuan semua. Terlebih terkurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.